Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Haryanti Jumetusin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Kenegaraan sempena keberangkatan negara Baginda ke Malaysia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi Majlis Mengadap dan seterusnya berangkat ke Majlis Santap Negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan atur cara keberangkatan negara ke Malaysia dengan berangkat ke Majlis Sambutan Kenegaraan, Majlis Mengadap dan Majlis Santap Negara bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Keberangkatan negara tersebut adalah atas undangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Majlis Sambutan Kenegaraan berlangsung di perkarangan Istana Negara. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam dan Malaysia seterusnya dimainkan dan 21 das tembakan meriam dilepaskan. Pada Majlis Sambutan Kenegaraan, para pembesar Malaysia dan negara Brunei Darussalam telah disembah kenalkan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Selesai Majlis Sambutan Kenegaraan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi Majlis Mengadap dan seterusnya pertukaran cendera kenangan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya dijunjung bagi sesi bergambar bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia.
Keberangkatan negara ini diserikan lagi dengan Majlis Santap Negara. Hubungan erat yang berterusan serta kemesraan antara kerabat diraja negara Brunei Darussalam dan Malaysia jelas kelihatan dalam majlis-majlis keberangkatan negara ini. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Blyth sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-79 akan diadakan pada hari Sabtu 30 Ogos bertempat di Padang Bandaran Kuala Blyth. Raptai penuh majlis berkenaan diadakan pagi tadi. Pada tahun ini, persembahan khas bagi Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Blyth bertemakan Raja dan Rakyat Berjiwa Satu. Hadir Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku penasihat bersama. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awan Nazmi bin Haji Awan Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Segmen utama mengetengahkan tarian tradisional yang memperlihatkan gerakan yang sopan dan lembut bagi mencerminkan sifat-sifat tersebut yang ada bagi kita ni di daerah Blyth, bagi mengalulukan sebagai pembuka tirai persembahan. Daerah Blyth kini bersiap sedia menjunjung keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke daerah berkenaan bagi bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk. Lebih 400 peserta akan mengambil bahagian dalam persembahan padang. Penglibatan para pelajar sekolah menengah dan murid sekolah rendah dan sekolah agama jelas membuktikan kecintaan terhadap raja yang dikasihi. Cukup latihan selama 2 bulan lebih kurang lah, dan sihat juga, dapat penuh dengan tenaga. Ini kali pertama saya menyertai persembahan pada tahun ini. Saya sangat berasa teruja dan akan membuatnya dengan bersungguh-sungguh. Anggap gembira juga untuk membuat preparation untuk acara yang tersebut. I feel really excited and really grateful that I get to experience this. We had a lot of practices and there was mistakes, but yeah, we managed to fix it. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa melalui Fakulti Sains Halal dan Pelancongan Mampan dengan kerjasama Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM menganjurkan seminar Halalan Thaiban Intellectual Assembly HTIA 2025. Seminar berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Juga hadir Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Sesi ucap tama menekankan mengenai aspek kerohanian dalam kelestarian industri halal. Tema seminar mencerminkan cabaran semasa industri halal global yang memberi penekanan aspek kemajuan sains dan teknologi dalam memperkukuhkan sektor halal agar terus relevan di persada antarabangsa.
HTIA 2025 juga merupakan platform bagi mempertingkat kelestarian halal melalui integrasi ilmu Islam, sains dan teknologi. Negara Brunei Darussalam komited dalam memastikan pengurusan dan pemeliharaan biodiversiti dilaksanakan secara efektif. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Teruskan bersama Berita Berdana. Majlis Persembahan Bercorak Keagamaan bersempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW diteruskan semalam di Istana Nurul Iman. Mengetuai rombongan, Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, ABDB. Antara pengisian majlis, tazkirah bertajuk Menghayati Sunnah Rasulullah. Majlis diserikan dengan persembahan dikir. Juga menyertai rombongan Kementerian Pertahanan, Jabatan Arah Agama Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Belia Masjid Senegara dan Jabatan Pengajian Islam bahagian Sekolah Agama. Masjid Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama ahli jawatan kuasa takmir masjid dan muslimah masjid semalam mengungkayahkan dikir Maulud bersama rombongan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Mengetuai rombongan Awam Muhammad Edi Fadli bin Haji Syamsu, pemangku pengarah pentadbiran Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Majlis antara lain mengimarah dan menghidupkan malam-malam di masjid sebelum tarikh kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79 terus disemarakkan semalam dengan persembahan bercorak keagamaan. Pentas perayaan di daerah Temburong diserikan dengan persembahan dikir Syarafil Anam dan Tausyih. Hadir Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan dikendalikan oleh kumpulan Tausyih Dawatul Ais. Negara Brunei Darussalam komited dalam memastikan pengurusan dan pemeliharaan biodiversiti dilaksanakan secara efektif bukan sahaja demi kepentingan negara, malah sebagai sumbangan kepada usaha global menangani krisis kepupusan biodiversiti. Perkara itu dikongsikan semasa Majlis Perasmian Bengkel merangka Pelan Pelaksanaan Dasar Biodiversiti Negara dan Pelan Tindakan Strategik 2024 hingga 2030. Dianjurkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Perhutanan, majlis berlangsung pagi tadi di kementerian berkenaan. Dayang Hajah Tuti Yati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, juga menjelaskan pengurusan biodiversiti yang teratur dan berkesan memerlukan kefahaman serta kerjasama erat daripada pelbagai pihak. Bengkel selama 3 hari disertai oleh beberapa pihak berkepentingan dalam pengurusan dan pemeliharaan biodiversiti yang merupakan satu inisiatif berterusan bagi memastikan sasaran dan tindakan dasar biodiversiti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan sejajar dengan matlamat pembangunan negara. Ke arah mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat, empati dan kondusif di semua institusi pendidikan, Kementerian Pendidikan mengadakan sesi pertama Bengkel Rangka Kerja Dasar mengenai pendekatan pendidikan secara menyeluruh bagi mencegah dan menangani isu buli. Bengkel Anjuran Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Korporat Kementerian Pendidikan berlangsung petang kemarin di kementerian berkenaan.
Hadir Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Pengisian bengkel taklimat bertajuk Buli dalam konteks Makasih Al-Syariah. Wakil dari pelbagai pihak berkepentingan menyertai bengkel selama 2 hari itu. Para peserta akan diberikan pendedahan, panduan serta akan terlibat sama dalam membentuk draft rangka kerja dasar yang komprehensif dan bersepadu bagi menyokong usaha Kementerian Pendidikan dalam memperkukuh pendekatan pendidikan secara menyeluruh dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan pelajar sentiasa menjadi keutamaan. Dewan Bahasa dan Pustaka melancarkan 4 buah buku cerita kanak-kanak baharu. Pelancarannya adalah untuk memperluas koleksi cerita rakyat dan memberi peluang kepada penulis tempatan untuk mengetengahkan kajian serta adaptasi cerita rakyat Melayu Brunei. Pelancaran buku berkenaan berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Majlis disempurnakan oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Pelancaran buku tersebut adalah sebahagian usaha berterusan Dewan Bahasa dan Pustaka mendokumentasi dan memelihara warisan cerita rakyat. 3 daripadanya adalah hasil dari peraduan menulis cerita folklor 7 puak, antaranya Si Awang Sumbilang. Pada buku cerita kanak-kanak yang baru The Brunei Half Marathon akan diadakan pada 30 November 2025 di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Acara bertujuan mempromosi gaya hidup aktif masyarakat di negara ini. Jawatan Kuasa Penganjur Marathon mengumumkan syarikat penerbangan Diraja Brunei RB dan Aerotech Sports dilantik menjadi rakan rasmi acara berkenaan. Sebelum itu, petang tadi diadakan perasmian logo acara tersebut. Hadir Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Siri maraton akan diadakan 3 tahun berturut-turut dengan maraton penuh pada tahun depan dan maraton waktu malam pada tahun berikutnya. Para peserta berpeluang mencabar diri di samping menikmati pemandangan indah. Golongan belia harus diperkasa dengan pengetahuan dan kemahiran untuk menjadi celik kewangan dan selamat secara digital. Jurayawara kesedaran kewangan antara usaha yang dilaksanakan bagi membekalkan pelajar dengan pengetahuan praktikal untuk mengurus kewangan dengan bijak serta melindungi diri dalam lanskap kewangan digital yang semakin berkembang. Diadakan bersempena Hari Celik Kewangan Kebangsaan 2025. Juraiwara dilancarkan pagi tadi di Dewan Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri. Acara selama 2 hari itu dianjurkan bersama oleh Brunei Darussalam Central Bank, BDCB dan Kementerian Pendidikan. Hadir Dayang Haja Rashidah binti Haji Sabtu, Pengarah Urusan BDCB. Juraiwara menyasarkan pelajar tahun 7, 8, 9, 10 dan 12 dari keempat-empat daerah dengan fokus kepada pelajar di kawasan pedalaman dan kurang mendapat akses rangkuman kewangan. Pengisian acara termasuk pelancaran Usin Wise, jenama rasmi bagi kempen celik kewangan antara kebangsaan. Juga hadir Awam Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara Datu Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Setiausaha Tetap Perdagangan dan Industri Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Juga diadakan pameran yang dibahagikan kepada beberapa sektor bertema. Sempena Jubli Delima Pusat Dakwah Islamiyah, bahagian pembangunan mu'alaf menganjurkan skim bimbingan musabakah membaca Al-Quran dan menghafaz surah-surah lazim beserta pemahamannya bagi mu'alaf senegara. Petang tadi diadakan majlis penyampaian sijil skim bimbingan musabakah membaca Al-Quran. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiyah. 26 orang mu'alaf menyertai skim berkenaan yang antaranya bertujuan meningkatkan pengetahuan peserta mengenai kaedah bacaan serta lagu-lagu Al-Quran.
Sistem makmal kesihatan kebangsaan negara Brunei Darussalam dijangka dapat diperkukuh melalui Pelan Strategik Makmal Kebangsaan berbilang sektor yang komprehensif. Justru untuk menghasilkan pelan strategik itu, barisan pakar makmal, penggubal dasar dan pihak berkepentingan serantau menghadiri bengkel selama 3 hari di sebuah hotel di Gadong. Pengisian bengkel termasuk sesi perkongsian oleh pakar makmal dari Malaysia dan Thailand. Pelan strategik makmal kebangsaan yang komprehensif antaranya mampu mengukuhkan tadbir urus makmal, perkhidmatan diagnostik dan keupayaan tenaga kerja selaras dengan Wawasan Brunei 2035, Peraturan Kesihatan Antarabangsa 2005 dan Keutamaan Keselamatan Kesihatan ASEAN. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pengembangan dakwah semalam mengadakan kunjungan muhibah ke rumah kediaman masyarakat bukan beragama Islam dan mualaf di Kampung Pepuluh, Mukim, Bengkalan Batu. Menyertai rombongan Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Kunjungan antara lain memperkukuh usaha Pusat Dakwah Islamiah secara berhikmah di samping mempereratkan hubungan silaturahim dan perpaduan bersama masyarakat bukan beragama Islam. Inisiatif ini turut menjadi sebahagian pendekatan dakwah yang bersifat inklusif sejajar dengan wawasan negara zikir yang menekankan keharmonian antara kaum dan agama. Sempena ulang tahun ke-40 Universiti Brunei Darussalam UBD menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan Space Faculty Private Limited Singapura. Perjanjian ditandatangani oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD dan Ketua Eksekutif Space Faculty Lenet Tan. Manakala seminar bertajuk Melangkaui Ufuk Membina Masa Depan dalam Ekonomi Angkasa Baharu menekankan mengenai pengaruh Asia dan evolusi industri angkasa global. Seorang lelaki warga Indonesia dikenakan denda keseluruhan berjumlah RM55,048 atau 20 bulan penjara setelah didapati bersalah melanggar Perintah Eksais 2006. Bagi tuduhan pertama memiliki 63 karton dan 20 paket rokok pelbagai jenis tanpa kebenaran yang sah, Agus Suhada dihukum denda mahkamah sebanyak RM50,048 atau 15 bulan penjara jika gagal membayar denda. Bagi tuduhan kedua memiliki 3 karton dan 10 paket rokok pelbagai jenis, dia dikenakan denda mahkamah sebanyak RM5,000 atau 5 bulan penjara jika gagal membayar denda. Semua barang terlibat dihukum rampas untuk diserahkan ke kerajaan bagi tujuan pelupusan. Manakala wang tunai berjumlah RM75 beserta 1 unit telefon bimbit dirampas untuk diserahkan ke kerajaan bagi tindakan selanjutnya. Jabatan Daerah Brunei dan Muara melalui bahagian pelesenan dan penguatkuasaan mengingatkan kepada orang ramai agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar semasa melakukan aktiviti riadah. Peringatan itu dikeluarkan selepas 3 individu dikenakan kompan atas kesalahan membuang sampah di kawasan pantai Cerudong. Abdul Khalik dan Joyo Kak Sono masing-masing warga negara Indonesia di kompaun RM100. Sementara Siti Nur Atikah binti Awang Haji Ahsan warga tempatan di kompaun RM100. Sementara itu, Jabatan Daerah Brunei dan Muara juga mengeluarkan kompaun ke atas seorang individu kerana membuang sampah di kawasan letak kereta awam. Muhammad Firdaus bin Haji Muhammad Ali Kanafiah didenda RM100 kerana membuang sampah di kawasan gerai Dewan Kemasyarakatan Lambak Kanan. Individu-individu tersebut diarahkan untuk menjelaskan kompaun dalam masa 7 hari. Jika gagal, kes akan dibawa ke mahkamah.
Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melalui bahagian penguatkuasa undang-undang menjalankan 2 operasi panyap menyasarkan beberapa lokasi di negara ini. Hasil dari operasi yang menyasarkan sebuah rumah di Mukim Brakas B dan sebuah restoran di Mukim Gadong, 18 warga negara asing diperiksa dan 2 daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut setelah didapati bekerja menggunakan pas lawatan. Operasi panyap juga menyasarkan rumah pekerja asing di Mukim Kuala Belait. 6 warga negara asing diperiksa dan 4 daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut setelah didapati tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Manakala 2 daripadanya gagal mengemukakan dokumen yang sah. Dalam pada itu, operasi bersepadu panyap di kawasan Mukim Seria bersama Agensi Penguatkuasa Cawangan Kuala Belait, seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi tujuan pengesahan dokumen identiti diri. 6 kesalahan didapati di bawah Perintah Excise 2006 iaitu memiliki barang-barang tegahan kastam dan 1 kes rokok yang tidak ada pengakuan. Manakala 2 sesi pendakwaan dijalankan di bawah Akta Imigresen Penggal 17, Muhammad Ripon Hossain, seorang lelaki warga negara Bangladesh, dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan 3 kali sebatan setelah mengaku bersalah tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Seorang lagi lelaki warga negara Malaysia, Amran bin Osman, mengaku bersalah kerana masuk dan tinggal di negara ini tanpa memiliki pas imigresen yang sah. Individu berkenaan dijatuhi hukuman penjara 3 bulan dan denda RM1,000 sebagai gantian sebatan. Dia gagal membayar denda tersebut menjadikan jumlah penjara kepada 4 bulan. Seorang perempuan warga negara tempatan dan seorang pemilik agensi pekerjaan yang berlesen mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate atas pertuduhan di bawah Perintah Agensi Pekerjaan 2004 kerana menjalankan kegiatan agensi pekerjaan tanpa lesen dan meminjamkan lesen agensi pekerjaan kepada individu tanpa lesen. Nur Syikah binti Abdullah alias Chong Moi Lang mengaku menjalankan kegiatan agensi pekerjaan antara Mac hingga Mei 2024 tanpa lesen yang sah yang dikeluarkan oleh Pesuruhjaya Buruh. Sementara itu, Hajah Nur Hayati binti Abdullah alias Margi Lin Akto Vicenti, pemilik kepada agensi pekerjaan yang berlesen iaitu Nur Berjaya Employment Agency, mengaku bersalah kerana meminjamkan lesen agensi pekerjaannya kepada Nur Syikah dalam tempoh sama yang membolehkannya menjalankan kegiatan bagi pengambilan pekerja asing secara haram. Bagi pertuduhan berkenaan, Nur Syikah dijatuhi hukuman denda RM1,000. Jika gagal membayar denda, hukuman penjara selama 1 bulan. Manakala pemilik Nur Berjaya Employment Agency juga dijatuhi hukuman denda RM2,000. Jika gagal membayar denda, hukuman penjara selama 2 bulan. Kerja-kerja pemasangan kabel di sepanjang jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Hala Brunei Muara akan dilaksanakan esok sehingga 9 Oktober. Jalan lencongan disediakan. Pengguna jambatan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati serta mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Bola sepak Piala Keputeraan, pasukan Kementerian Kesihatan menewaskan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam perlawanan yang berlangsung petang kemarin di balapan dan padang kompleks Sukan Negara Sana Bolkiah Brakas. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mendahului perlawanan pada minit ke-57 melalui Muhammad Nur Haziq Azizi Shah Haji Aziz untuk kedudukan 1-0. Kementerian Kesihatan bangkit mengubah rentak permainan dengan menjaringkan 2 gol. Kedua-dua gol tersebut diperoleh menerusi Muhammad Alihan Haji Muhammad Yaakob. Lain-lain keputusan, Kementerian Halwa Ugama menewaskan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan 4-3 di padang kompleks Sukan Brakas.
Beralih ke perkembangan kejohanan bola keranjang antara sekolah-sekolah, pasukan Sekolah Chonghua Bandara Seri Begawan melakar kemenangan dalam perlawanan semalam di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Sekolah Chonghua mendominasi kesemua 4 suku permainan menentang Sekolah St. George dengan keputusan 129 berbalas 39. Dalam satu lagi perlawanan, Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah menewaskan Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam dengan keputusan 106 berbalas 60.